أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا حول ولا قوة. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, sambungan hadis yang keempat. Qala wa bihi ilaihi qala haddatsana Mahmud bin Ghailana qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq anil Barra'i bin Azib qala ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibaihi bu'aida ma bainal mankibaini lam yakun bil qasiri wala bil tawil. Imam Tirmizi rahimahullah qala haddatsana Mahmud bin Ghailana, telah meriwayatkan kami oleh Imam Mahmud bin Ghailan. Mahmud bin Ghailan al-Marwazi, salah seorang daripada muhaddisin siqah, dan makna diberi kedudukan dia ni sebagai seorang yang siqatun ay mausuk bihi, dipercayai pada cakap dan juga pada perbuatan. Siqah ni lebih tinggilah kalau kita ngaji dalam jarah ta'dil ni, yang mana dalam ahli jarah ni lebih kurang dalam 7 ataupun 6, dan ta'dil pun 6 ataupun 7, atau khilaf ulama lah, lebih kurang 6-7. Rantaian dia punya tingkatan dia, perawi-perawi ni seramai lebih kurang 5-16 tahap. Dari segi jarah dia ada 7, daripada segi ta'dil ada 6. Bagaimana kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam perbahasan berkenaan dengan jarah ta'dil ni. Banyak kitab jarah ta'dil ni, Ar-Raf'u wa Takmil bil Jarhi wa Ta'dil. Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi ada buat kitab juga. Imam Ibn Hajar sendiri, Imam Jarah Ta'dil Ali Al-Madini ada cerita lah dalam bab jarah ta'dil. Siqah ni kata tingkatan tinggi lah dalam bab ta'dil, dan ada lagi tinggi daripada tu, nama siqatu siqatin. Tu dia ada perbahasan ya. Jadi Imam Mahmud bin Ghailan ini meninggal pada bulan Ramadan tahun yang ke-239 Hijrah. Dan siqatun hafidhun, hani sakalah, sebab anak murid dia pun terdiri di kalangan Imam Tirmizi sendiri dan Imam Bukhari dan Muslim, anak murid kepada Imam Mahmud bin Ghailan ini. Imam Mahmud bin Ghailan ni kata, qala haddatsana Waqi'un, telah meriwayatkan kami oleh Imam Waqi'. Waqi' ni maklum, dan dalam hadis ni bila disebut Waqi' iaitu Imam Waqi' ibnu Jarrah, yang digelar dengan Abu Sufyan Ar-Ru'asi, salah seorang ulama yang besar di negeri Iraq, dan salah seorang daripada guru kepada Imam Asy-Syafi'i sendiri, yang meninggal kata para ulama pada hari Ashura tahun yang ke-297 Hijrah. Umur dia panjang, 197. 197. Imam Bukhari tak dan sebab Imam Bukhari dia lahir tahun 194, dan dia meninggal 197. Imam Waqi' ibnu Jarrah. Imam Syafi'i duk syair kan, syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yahdi lil 'asi. Syair Imam Waqi' ibnu Jarrah dalam kitab Hilyatul Awliya ada disebut kisah dia ni.
Antara anak murid dia sebut Imam Sa'ib Salim bin Junadah kata, selama aku berguru dengan Imam Waqi' ibnu Jarrah, aku duduk siang malam dengan dia, aku tak pernah tengok dia ludah. Dan dia ni duduk tang mana pun, dia tak akan duduk saja dalam keadaan dia ni mongit rata. Dia duduk dalam keadaan sengau taskin. Dan dia duduklah majlis apa pun, dia akan usaha duduk untuk menghadap ke arah kiblat dan Imam Waqi' ibnu Jarrah. Dia tak nak duduk ulama tengok lain pada kiblat. Duduk saja pun, dia sikit pun mesti dia duduk dalam keadaan menghadap kiblat. Nah, ni cerita Waqi' ibnu Jarrah ni antara wali-wali Allah besar lah, salah seorang daripada abdal. Ni Waqi' ibnu Jarrah, guru kepada Imam Syafi'i di Iraq, anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Waqi' ni anak murid Imam Abu Hanifah. Waqi' ibnu Jarrah dia sezaman dengan Abdullah ibnu Mubarak. Imam Waqi' kata, haddatsana Sufyan, telah meriwayat akan kami oleh Imam Sufyan. Maksud Sufyan di sini iaitu Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri kita maklumlah sebagaimana yang disebut oleh para ulama, di antara imam-imam mazahib yang ada atas muka bumi ini di kalangan para sahabat dan tabi'in sebagainya, yang Allah kekalkan ataupun Allah jadikan paling ramai pengikut adalah 5 orang, iaitu imam 4 mazhab dan termasuk Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ni dia sufi pun dia, dan dia juga termasuk dalam fuqaha. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik pun berguru kepada dia. Sufyan Ats-Tsauri dia sahabah ataupun lapisan adik dengan Imam Abu Hanifah, kawan baik kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ar-Rasyid tak surat kat dia, sebab bila Harun Ar-Rasyid jadi khalifah, dia mengasingkan diri daripada Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid kata, dulu kita berkawan elok, kita berkawan rapat, tapi semenjak aku menjadi khalifah, kamu langsung tidak mau bertegur dengan aku. Imam Sufyan Ats-Tsauri kata, nak kawan balik tak dengan aku? Dia tak nak, letak jawatan. Dia suruh letak jawatan, aku kawan balik dengan hang. Jangan jadi khalifah. Dia pergi di Mekah nak minum air Zam-Zam, dia tengok cebok, dia tanya ni cebok siapa dia? Harun Ar-Rasyid Sarah tolak cebok, ambil ngayak tangan. Aku tak mau nanti Allah Ta'ala tanya, makan cebok daripada khalifah pemerintah, adakah harta khalifah salurkan situ halal? Aku nak jawab apa hadapan Allah, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dulu dia cerita masa apa nama dia hantar surat dekat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau Harun Ar-Rasyid tu bukan orang lain, Harun Ar-Rasyid khalifah keempat kelima Bani Umayyah kan. Yang Mu'tazilah tu dia? Yang Mu'tazilah tu khalifah mana? Makmul kan? Belakang pada Harun Ar-Rasyid. Zaman tu Imam Ahmad dengan hujung Imam Syafi'i. Nah, Mu'tazilah dia adalah cerita dalam tarikh Islam, lupa dah, lebih kurang 14 orang, 9 orang, 10 orang pemerintah daripada Bani Umayyah. Dan Bani Umayyah, Harun Ar-Rasyid ni. Mazhab dia ada lagi ke sekarang? Mazhab dia ni ada lagi ke orang ikut? Ni Sufyan Ats-Tsauri. Tinggal 4. Tapi paling ramai sekali 4 ni lah. Nombor 1 khilaf di antara Syafi'i dengan Hanafi. Nombor 2 Maliki. Kalau antara dua tu lah kan. Kalau tak Syafi'i nombor 1, Hanafi nombor 1. Kalau Hanafi nombor 1, Syafi'i nombor 2. Gitu kan. Nombor 3 Imam Malik, nombor 4 baru Imam Ahmad. Imam Ahmad paling sikit di antara 4 tu lah. Dengan ulama lain, mereka 4 yang paling Allah kekalkan pun. Sufyan Ats-Tsauri termasuk 5. Wa a'immatul kasyafi'i kama nahwihi. Dalam tu, dalam apa nama video tu Azkiyah sebut Sita khisalin kummala. Syair tu macam dalam sejarah tu dicerita. Tu Imam Sufyan Ats-Tsauri orang tak sorat. Dan satu Harun Ar-Rasyid hentak seorang. Depa tanya orang atas siapa mau hentak surat. Saya nak beri arahan suruh pergi hentak surat. Depa kata, tuanku nak hentak kat siapa? Kat Sufyan Ats-Tsauri. Oh, tobat. Siapa tak ni minta?
Tak berani hadap dengan ulama dulu. Hebat dia baru. Gerun. Akhir sekali. Tanya-tanya ada seorang tu tak kenal. Kan? Dah hang kenal tak ni Pensari? Nama-nama lagu biasa dengar. Kan? Tapi dia pun pergi bawa surat tu. Sejarah panjang lah. Contoh dia dalam Karamah Aulia ada cerita. Lebih kurang apa 99 Karamah Aulia tu ada cerita dalam tu. Dia pun pergi sampai tempat Sufyan Sauri ni. Tanya dia tahu mana Imam Sufyan Sauri. Aku duduk tengok dia. Bawa ni cari Imam Sufyan Sauri. Imam Sauri orang gerun. Kata masuk pergi dalam masjid ni hang tunggu. Hak mana satu Imam Sufyan Sauri. Hang tengok sembahyang dia luar biasa. Lain daripada semua jemaah. Itulah Sufyan Sauri. Ulama dulu nampak. Dia pun masuk dia tunggu tengok. Sembahyang. Tengok seorang. Dia berasa kegerunan, kehebatan. Dia sembahyang sunat lah. Tak ni dah Sufyan Sauri. Habis tu pergi bagi salam. Assalamualaikum Tuan Syekh. Saya ni urusan daripada apa yang di-Pertuan Agong lah apa semua main nak bagi surat. Dia ada benda nak bagi kat tuan sikit. Dia pun suara-suara apa ni? Apa nama ni surat daripada Khalil Rashid. Pun sorry cash terus. Ambil dia punya kain budah. Tu. Dia panggil nak murid dia Hamil. Hamil buka tengok dia tulis apa. Bagi kain ni. Sebesar tak masuk. Kan tulis surat. Dia bagi hadiah apa semua. Dia kata terimalah. Bukan takat Harun Rashid aku tak mau. Surat dia apa aku tak mau. Dia Harun Rashid. Kita kalau member nak jadi PM pasang. Pasang. Tulis balik belakang. Tulis. Bagi surat sampai balik ke Harun Rashid. Dia kata macam mana? Hebat sungguh dia dah kegerunan Imam Sufyan Sauri. Saya takut tu ya. Ni baru saya tahu lepas pada ni taubat saya tak pergi jumpa dah. Kan dia kata apa ni? Surat pun dia tak mau. Dia tulis dalam tu. Dalam isi dia tu dia tulis dalam kitab Karamah Aulia. Ya Harun Rashid mati surat di atas dada. Lepas mayang tengok tu yo. Tak mudah saja nak kawan aku balik. Hang letak jawatan khalifah esok aku pergi. Ni kata ni aku nak hadiah kat hang. Dia kata 1000 dirham tak payah dah. Allah dah cukupkan aku. Kata wa imma daripada harta yang halal kamu melakukan satu kesalahan. Awak aku bukan berhajat sebagaimana fuqara wal masakin. Ada orang yang lebih berhajat. Hampir bagi kat depa lagi afdal. Tu kalau kata halal hang. Kalau kata hang ambil daripada harta negara, ini satu kezaliman yang besar yang Allah akan tanya kamu di akhirat nanti. Dia pencuri. Ni Sufyan Sauri. Cerita dia panjang. Siqatun mukthirun abidun. Banyak riwayat hadis. Lagi pula dia ni seorang yang abid. Ni gelaran-gelaran yang ulama bagi kat Imam Sufyan Sauri ni. Imam Sufyan Sauri ni meriwayatkan hadis ni daripada an Abi Ishaq, daripada Imam Abu Ishaq. Imam Abu Ishaq Al-Hamdani, salah seorang daripada ulama yang pakarlah Imam Ibn Ishaq ni. Ibn Ishaq ni orang tanya dekat dia, Tok Guru hafal hadis banyak mana? Banyak 100,000 juga lah. Ingat tak Tok Guru? Aku nampak setiap matan hadis dan perawi-rawi dalam hadis bagaikan di depan mata aku. Tu Imam Ibn Ishaq. Dengan Abu Ishaq. Dia kata aku nampak ratusan ribu hadis. 100,000 hadis tu duk nampak depan mata aku. Macam kita nampak Qul huwallahu ahad. Dan lagu tu lah Imam Abu Ishaq. Itu ulama hadis dulu ni. Tabi'in Abu Ishaq ni. Dia hebat ni. Sejarah-sejarah mereka ni boleh baca. Sakan-sakan. Sebi'in al-khilaf. Jadi Imam Abu Ishaq riwayatkan hadis ni daripada seorang sahabat yang masyhur nama Bara' bin Azib. Dan Bara' bin Azib. Ni Bara' bin Azib ni pemuda lah. Pemuda yang mana zaman Nabi tu. Situ dia budak lagi. Belasan umur. Tapi dia pemikiran dia ni dia orang matang. Satu hari ni badan dia ni menyusut sampai jadi kurus. Makan pun tak lalu. Satu hari Nabi jumpa dengan dia. Nabi kata, Bara', sahabat, awak nampak serah ni. Nampak tak apa nak sihat.
Dia kata, saya susah hati ya Rasulullah. Awak susah hati pasal apa? Saya susah hati, saya duk fikir kalau saya mati, Rasulullah pun akan wafat. Kalau Rasulullah dah pasti ahli syurga, saya belum tentu, barangkali saya ahli neraka. Kalaulah Allah takdirkan saya dari kalangan ahli syurga, saya yakin syurga kita tak sama taraf. Yang saya bimbang, saya tak dapat nak jumpa dengan Rasulullah nanti dalam syurga. Sampai tahu tu para sahabat susah hati. Allah dia kata kena duk teringat boleh juga, duk main duk ulang tengok muka. Kalau mati Rasulullah masuk syurga tinggi, saya taklah. Kalau masuk syurga apa hak komen sekali. Saya duk susah hati hak tu. Nabi kata bara al-bar'u ma'a man ahabba. Nabi boleh kata tu. Bara seseorang itu Allah akan tempatkan bersama dengan siapa yang dia kasih. Ni Bara' bin Azib ni sampai jadi kurih, susah hati, duk fikir nanti kalau dia mati tak boleh hidup dengan Rasulullah ni para sahabat kan. Mereka punya perhubungan mereka dengan Nabi tu. Ni Bara' bin Azib cerita bila ditanya sebahagian daripada tabi'in berkenaan dengan rupa parah Nabi ni. Sebab tabi'in dia tak akan jumpa kan. Kalau kita lah tengok video tu kan. Nabi nak tengok video tang mana kan? Kena habang, kena orang kata gambarkan, buat bandingan. Sebab tu bila buat bandingan, masing-masing dia ada pemikirannya. Sebab kawan ni bagi tempat dia lagu ni apa perbandingan yang lebih menghampirkan faham. Sebab tu kalau kita tengok sahabat-sahabat ni, bila dia cerita bab Nabi, kadang-kadang ungkapan mereka tak sama. Orang yang akhlak dia tinggi sikit, dia sebut cara akhlak tinggi kan, bagaikan putihan perak air. Yang hak ni kata putih macam gandum, kawan tu kata putih macam perak. Putih mana satu ni? Dia kena tengok situasi orang tanya dan juga gambaran ataupun setempat masa tu ni nak banding dengan apa benda bila kita tak pernah tengok kan. Dia nak kena banding. Macam orang tanya kita tak pernah pergi Turki kan. Orang tanya, "Oi, Turki ke mana?" Hang tahu Turki mana ada kot ni, dekat masjid kot ni, Masjid Terajaya belah kiri pun tak ada, contohlah kan. Kita Istana tu hebat, Terajaya pun tak boleh lawan lagi. Sakan ni. Lagu tu kan. Dia jadi lah senang kan, periak kita angkat gambar kan. Zaman dulu bukan ada lagu tu. Dia kena bagi gambaran, ungkapan. Nak menggambarkan kehebatan ni, cari benda terhebat yang ada pada zaman tu. Kadang-kadang hak duk ada kat depan tu, hak depa paling kagum Arab ni apa? Situasi tempat kita tak sama. Kan tempat kita ada benda hak kita suka. Kira sebut datang tu habis metal. Sini ni kalau anak sayang orang panggil apa? Kita sayang kat anak tu kita panggil apa? Orang Kedah kalau sayang ni awang. Kan? Ni awang saya. Awang tu habis metal, duit sepakit pun habis. Kita kata awang biasa. Tu istilah. Kan? Kita tak boleh duduk kata pasal apa ulama ijma' mana yang kata boleh panggil awang. Tu orang tak faham istilah. Kan? Ada istilah ada. Anak sayang ni kalau hak lelaki ni panggil awang tu habis lah. Kan? Buh nama Mustafa panggil awang, kita kata duk tukar buh nama awang apa. Ada pasal lah. Kan? Tu makna awang. Dia ada istilah lagu tu. Sebab tu ungkapan para sahabat, ibarat para sahabat ni tak sama. Bara' bin Azib ni bila disebut cerita berkenaan dengan Nabi SAW ni, dia cerita apa? Dia kata ma ra'aitu min zilimatin. Ini nafi dengan ma. Nafi dengan ma ni memberi faedah hasar. Macam la ilaha illallah. Antara faedah kita dahulukan dengan nafi ni, salah satu faedah dia adalah hasri. Hasar. Isbatu syai' wa nafyuhu anhu ghairuhu. Mana kita mensabitkan tak ada lah hak ni satu sebab tu dia buat main dengan ma ra'aitu min zilimmatin. Istilah bahasa ma dia nafi macam dalam apa nama Alfiah adalah contoh masalah nafi macam la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Allah jua Tuhan ku. Ambil tang mana Allah jua tang la ilaha illallah tu kan. Dia panggil min adati hasrin. Adati hasrin ni la, kadang-kadang ma, kadang-kadang innama inahu. Tidak, bahasa sahabat ni tinggi. Kita tak erti habaq terus lah duduk ma apa orang bukan ahli bahasa.
Kan orang ahli bahasa ni bila cakap dengan tu, nak Arab kan. Bila cakap Allah, mana depa ketinggian bahasa kita dengar. Buat. Kan. Biasa dah kita bukan orang ahli bahasa. Itu kaedah dia tu. Di Barak ni bila tanya keadaan rupa parah Nabi apa, dia pun jawablah. Dia kata ma raaitu, tidak pernah melihat aku, yakni aku belum pernah aku melihat min zilimatin. Min ni dia bagi min ziyadah dan takkidil nafi. Ini beri faedah semua. Ini ada kaedah dia ni. Min zilimatin, belum pernah aku melihat zilimatin, akan yang mempunyai limmah. Zilimatin ni mana orang yang berambut panjang tetapi kemas dan rapi. Pasal Arab ni kadang-kadang rambut panjang bukan dijaga sangat kan. Kita Melayu pun banyak serabai kan. Rambut panjang tu bukan kata semata-mata orang rambut panjang saja. Ma raaitu min zilimatin, tak boleh kata daripada mereka yang mempunyai limah lah, mana belum pernah aku melihat akan yang li zilimatin, zi kan isim asmaul khamsah, amun kaza hamun kaza abun kaza hamun kaza kawahanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Alfiah nahwu kan mengaji nahwu kan. Nahwu ni dia kena guru kalau alat dia tak payahlah kalau hadis dengan Quran ni, kalau alat dia kemas dah. Kena nampak palau. Nanti kita akan jumpa hadis-hadis ke depan. Tinggi cakap kan. Saya tengok dia terjemah. Biasa terjemah ni kan. Dia terjemah yang faham je. Tapi makna dari segi ibarat imalat tu. Ini kadang ditahsin lafzi lah apa semua. Faedah dia tu. Ma raaitu min zilimatin, belum pernah aku melihat mereka yang mempunyai rambut panjang dalam keadaan kemas dan rapi. Mana di kalangan orang-orang yang selalunya zaman dulu ni, orang biasa ni rambut biasa kan, kadang-kadang sikat pun jarang. Mana orang yang menjaga penampilan ni orang-orang bangsawan, orang hak serak-serak kan. Kita hak tak serak ni kita kata sikat gua mana pun dah fashion tak serak, biar dia serongeh happy lah kan. Ni tak di kalangan orang-orang yang dah tak kan. Dulu ni peribadi-peribadi kita kena tengok ni lah, kami belah kampung kalau mai pakai kemas, hai kawan ni kerja sakan ni. Nampak di segi gambaran begitu kan. Nampak bukan kata orang komang-komang ni. Jadi di antara orang-orang ranking orang-orang yang mempunyai penampilan kemas dan rapi lah. Dalam keadaan dia tengok tu dia kata fi hullatin hamra, pada perhiasan yang merah. Mana dalam keadaan orang yang aku tengok ni, dia kata belum pernah aku melihat sesusuk tubuh seseorang yang mana di kalangan mereka ini orang yang berambut panjang, tetapi rambut panjang dia tu limah kan, limah dulu disebut. Ukuran limah ni sampai peringkat mana? Limah. Ma nazalan an syuhmatil uzni wa wasal al mankabain. Mana rambut dia ni daripada sudut belakang ni dia besar, bukan kecil, dia mana dia kembang tu dia turun hampir mencecah dan sampai kepada kepala bau. Rambut panjang lah maksud dia tu. Dan orang yang berpenampilan begitu, yang kemas dan rapi, dia tu pula yang memakai pakaian hullatin hamra. Kalau pakaian hullatin amra ni dan perhiasan, makna pakaian yang berwarna merah. Kita tengok punya terjemahan ni, tengok tak ada nak tengok dah tadi. Nak tengok dulu. Tak ada. Fi hullatin hamra, yang mengenakan pakaian yang berwarna merah, hamra kan. Lepas tu tak boleh baca hamra'i sebab sirah muntahal jumu' kan mamnu' min as-sarfi. Sebab tu kena baca hamra'a, ataupun kalau
hitam sauda'a kan, dia tak boleh baca dengan saudai sebab fi hullatin majrur. Hamra tu sifat bagi hullah. Siapa tak boleh baca dengan ni, kena baca hamra sebab ismul ladzi la yansarif, dia panggil sirah muntahal jumu', sebab tu dia tak boleh baca kan. Wazan fu'ala tu dia ada dia punya ilat ijma' wazin adilan anis bi ma'rifatin rakib wazin ujmatan fal wasfu qad kamula. Jadi dia punya ilat dia tu. Sudah siapa tak boleh baca baris tu. Ni dia nahu sorab ni kena ni. Tidak kita tak nak puas baca. Kita tak apa tapi bagi faham. Jadi seseorang yang berambut panjang yang dalam keadaan kemas dan rapi, di samping dia dalam keadaan memakai pakaian yang berwarna merah. Merah ni merah lagu mana ni dia? Riwayat akan datang dia akan sebut bukan merah semua. Dan dia berceluring merah. Ada tafsiran daripada ulama-ulama dalam riwayat akan datang. Dalam keadaan begitu ahsana, sifat bagi zilimat ini ahsana, yang terlebih indah dan terlebih tampan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tak ada manusia, tak ada seorang insan yang berambut panjang. Rambut panjang ni segak kan. Rambut panjang dengan rambut tak panjang ni, orang berambut panjang ni dia nampak lebih segak. Lagi keadaan pula dia ni tampan kemah dan rapi. Ini menggambarkan keadaan seseorang yang bersih, berjiwa tinggi dan sebagainya. Dan dia ni pula dalam memakai pakaian yang merah. Pakaian merah ni kan, sebab tu kita tengok dalam iklan pun, buh minyak wangi, buh gamak perempuan segak tak apa hari, buh gamak buh baju merah jalan tepi Ferrari pula. Habis. Ferrari kelam merah kita tengok. Hei, karan mu kan. Karan. Tak percaya balik bini pakai kelam merah tengok kan. Dan lain kan. Tu warna-warna tu dia main peranan tu. Sebab tu ulama bahas bab fadilat warna ni ada. Kan warna ni apa? Dia tarik kalau warna sendiri. Kadang rumah biasa tengok macam hui, kok rumah padahal bata tu kan. Cara Allah buat hikmah warna. Dia ada tarikan, dia ada maksud kan. Ada maksud dah, nanti kita akan jumpa adalah hadis Nabi masuk tahun Fatah Mekah dan Nabi pakai wa alaihi imamatan sauda. Pasal apa Nabi pakai kala serban, kala hitam? Sedangkan selalu Nabi pakai kala merah. Kala merah biasa pakai, kala putih kerap. Pasal apa Nabi masuk Fatah Mekah Nabi pakai kala hitam? Ulama tanya. Itu dia ada kan simbol-simbol maksud lah. Kita kira apa kalau apa kan, tengok elok boh kan. Dia ada kalau ulama dalam ambil kira. Kalau ni pun dia ada ambil kira rawatan melalui warna ada. Tabib ahli Islam ni rawatan melalui warna ni main peranan dalam menyihatkan dia ada beberapa penyakit kita yang disembuhkan melalui panorama pandangan mata ni. Lepas tu jangan duk rot tak tahu halau orang lah ni buh kalau ni khurafat. Hang tak erti duk diam. Doktor pun duk jamu ubat khurafat saja kat hospital hang tak kata pun kan. Mai tahu orang lagu ni ada kira khurafat, tak erti. Nak mahal buat kalau. Orang yang memakai pakaian yang merah dalam keadaan dia ni berpenampilan rambut panjang kemas dan rapi ni yang terlebih tampan dan terlebih indah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah ni dia nafi ma madha min zaman, termasuk mustaqbal. Makna aku ni panjang-panjang umur aku masa ni dia berumur. Lama ni aku duduk berkecimpung duduk dengan masyarakat ni, ramai orang serak. Tapi aku nak cerita kat hangpa yang kata kalau dalam keadaan rambut panjang tu dah dia panggil istisna, makna hak ni hak serak. Lu pula pakai pakaian merah lagi. Ni makna kata satu gambaran di antara orang-orang yang penampilan menarik ni yang lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain pun segak juga. Aku kata tak segak hamba berasa sebab tu guna ahsana kan. Mana nak teng dengan Nabi ni. Orang tara kata belah kiri pun tak ada lah kan. Ni sepanjang-panjang umur aku lah aku tengok. Bukan dia nafi hak lepas, mat depan mungkin ada. Hak masuk sampai bila pun tak ada lah. Tu masuk umar ra'i tu. Asyim ra'a an
ra'aituma ni fi'il madhi nafi ma madha min zaman. Tapi ulama kata termasuk wal mustaqbal. Bukanlah Bara' bin Azib kata sepanjang hak dia hidup sampai Nabi wafat, lepas pada itu mungkin ada insan lain yang setani. Tak. Nabi hak dulu pun tak ada, hak nak mai pun tak ada. Tu dia buat main dengan mar'ai tu. Sebab tu dia buat main mar'ai tu. Dia kata aku duk tengok Nabi ni paling tampan. Tu dia tak ada balaghah. Tak ada tobat tak ada zaman aku dulu pun tak ada kaki, main ke depan sampai bila pun tak ada kaki yang boleh tank ketampanan dan kecantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut ni. Depa pun tanya tera mana yang kata rambut panjang tu? Lahu sya'run, baginya ni khabar muqaddam, jumlah tu jadi sifat bagi Nabi ni. Lahu sya'run, baginya bagi Rasulullah tu sya'run, mempunyai rambut, yadribu mankibaihi, yang memukul, makna memukul ni yang mencapai ataupun mencecah mankibaihi, akan dua kepala bau dah. Sampai dua kepala bau. Syah. Saya dulu duk teringin kok taruh rambut panjang. Lebih daripada telinga ni pening kepala. Buang. Tak apa nak boleh hati kita ni penjagaan rambut. Orang yang rambut panjang ni orang hak rajin jaga. Kalau tidak dia bau hapak habis pada orang. Orang hak rambut panjang bersih kemas ni mana orang bersih. Tak bukanlah satu gambaran bila rambut panjang ni orang tak ada disiplin dah. Ramai sahabat-sahabat dulu rambut panjang. Imam dulu rambut panjang. Ramai rambut panjang. Ulama-ulama hadis ramai rambut panjang. Allah rambut panjang. Syekh Murdi, saya dengar Syekh Murdi. Syekh Murdi ni dia duduk Afrika. Dia jalan kaki pergi mengaji di Mekah. Pergi jalan kaki, balik jalan kaki. Termasuk anak murid dia Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, antara murid lah. Habib Murdi Afrika. Kira habis masalah ulama Habib Yaman tak boleh jawab, mereka akan tanya dia. Paling alim sekali. Dia. Dia guru kepada Habib Salim Syatiri. Habib Umar tak dan guru dia. Tapi dia masa tu pun dia 100 lebih dah. Dia pergi mengaji dekat dia ni syarat tak aci bawa makanan dengan bekai. Pondok dia di tengah padang pasir. Pondok dia ada pacak kayu, ambil rumput-rumput buah atas tu, handuk orang tu pondok. Kaki lah nak pergi mengaji kat dia. Ulama Yaman hentak dekat dia bantuan sumbangan, dia bersuruh buat balik. Pergi hentak dia helikopter, dia tak payah, ya Allah jamu aku balik. Tengah padang, bukit-bukit. Orang tanya nak makan apa, Tok Guru ngaji dulu. Habis-habis ngaji. Ni nak buat apa Tok Guru ni? Tu kijang. Tengok tu kijang dah. Pilih kan. Dia tak panggil kijang main, kena. Tu lega banyak apa dah. Pilih kan. Habib Murdi. Tua. Tengok banyak. Segak lah dia. Arab nak. Arab ni segak lah. Segak semua. Bu'aida ma bainal mankibaini. Yang kata Rasulullah ni nak cerita dekat hampa, kata Bara' bin Azib, dia mempunyai rambut yang mencecah kepada kepala bau. Maknanya rambut dia panjang. Berperanan. Kalau tengok dalam riwayat lain, sahabat kata tak. Sahabat tu tak nafi kata rambut, dia kata mencecah cuping telinga ya, tak sampai pada bau. Kita duk tengok, sahabat sama sahabat pun tak ngam kah? Cerita tak sama. Ulama hadis kata bukan tak ngam, kita tak faham murah hadis. Sebab perawi yang mencerita hadis ni suasana yang berbeza. Sebab tu dia tengok rambut Nabi panjang tu. Mungkin dia ni tengok selepas daripada tu lama-lama rambut tu panjang. Nabi takkan biar sampai panjang lagi. Kadang-kadang duduk panjang tu Nabi kerat pula, jadi pendek pula. Keadaan rambut ni tak jadi pertikaian. Kerana dalam suasana situasi yang para sahabat tengok keadaan masa yang tak sama, jadi berbeza keadaan. Kawan ni daripada sudut pandangan nampak lagu ni. Kawan ni sebab kan kata Nabi ni kesempurnaan yang tidak ada mata yang mampu nak tengok secara sepenuh. Masing-masing riwayat sekadar pendapatan akal dan juga pendapatan yang mereka dapatnya. Tu keadaan dia. Selain daripada rambut yang panjang, dia cerita sebahagian lah ni. Yang kata Rasulullah ni bu'aidu, ataupun boleh baca dengan bu'aida. Asal daripada perkataan ba'id, dia wazan tasghir. Kan? Wazan tasghir. Kalau kita kata ba'id tu jauh.
Kalau Bu'aidah ataupun Bu'aidu agak jauh, macam kata kita kata apa nama, ya bani, wahai anakku, kurang balarah. Ya bunayya wazan tasghir ni di syafaqah salah satu menunjuk kata atas bersangatan sayang, wahai anak kesayanganku. Ya abi, wahai bapa, tu tak balarah. Wa ya abati, ya abati tu makna wahai bapa yang kesayanganku. Kemudian Nabi Ibrahim dengan anak dia Nabi Ismail. Nabi Ibrahim tu ada 100 lebih dah jumpa Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail ni dia kata kat Nabi Ismail, dia kata apa? Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Quran sendiri sebutkan, wahai anak kesayanganku. Anak tu seorang tu masa tu Sarah tak boleh nak ke? Inni ara fil manam, aku telah melihat dalam mimpi, yakni wahyu daripada Allah, anni azbahuka, aku ini disuruh untuk memerintah untuk menyembelih kamu. Fanzur maza tara, apa pandangan kamu dengan mimpi wahyu daripada Allah ni? Nabi Ismail jawab apa? Ya abati, wahai bapa kesayanganku. Bahasa apa gunaan? Kita jarang guna. Habis ikut cek, oh cek, mai sayang ayah, mai betul lah. Kita betul lah bahasa Melayu kan, yang penuh dengan miskin bahasa ni. Arab dah, dia ada dia punya wadak tu. Bila dia guna ibarat begini tu wazan tasghir dia panggil kan. Bini lalu lahir nanti 2 bini. Dua. Yang penturuh kata. Penturuh. 6 bini dia juga. Ada yang nak cerita penturuh. Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ada anak lain pada, tapi melalui bini lain. Bini yang masyhur dua tu lah. Mana ada lagi? Ada. Anak dia selain daripada hak tu ada. Nabi Ibrahim ni bukan anak dia hak tu saja. Dalam tafsir sebut berapa orang tu? 7-8 orang tak? Ada. Dia bukan Nabi Ishaq dengan Nabi Ismail, tapi yang naik nama dia apa? Pasal dua tu Rasul. Macam Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali anak berapa orang? Yang kita tahu anak dia 38 orang. Kita tahu Hasan Hussein dah kan. Hasan Hussein tak, dia 38 orang. 36 betul lah. 18 lelaki, 18 perempuan. Sayyidina Ali. Bini ramai tak? Bini 4 sedia. Hamba saya 14 orang. Sayyidina Ali dia kemas, kekuatan dia sehari 60 kali. Kita bukan kata makan akak tongkat tadi, makan kali dengan tungkat tu pun tak jadi. Ali kekuatan sejati. Dia riwayat Sayyidina Ali ni kata Ali sikit kan. Jadi Nabi ni dia perwatakan salah satu dia dalam keadaan rambut dia ni rambut yang panjang sampai mencecah kepala bau. Mana tulis nombor tu ambil cari tak jumpa. Dia lah. Bu'aidu boleh baca, Bu'aidah boleh baca. Bu'aidah ma bainal mankibain, dan agak berjauhan barang yang di antara dua kepala bau dia. Apa dia nak habaq di sini? Kan? Dia ambil ukuran ni kepala bau ni kan. Jarak di antara kepala bau kiri dengan kepala bau kanan ni, makna jarak yang agak berjauhan. Apa dia? Dia nak habaq kata Nabi ni seseorang yang berdada bidang. Dada tu makna bukan jenis meloko kan, jenis koro tu, makna orang yang badan gagah perkasa. Tu dia nak habang tu kan. Yang kata Bu'aidah ma bainal mankibain ni menggambarkan seseorang yang berdada sasa. Makna berdada badan sasa ni menggambarkan seorang yang berdedikasi dan mempunyai pemikiran yang tinggi. Tu salah satu lah. Ni ilmu firasat tubuh badan kan. Orang yang ada berdada bidang ni, dia satu orang yang berpotensi tinggi dan pemikiran dia ni hebat. Tu ulama kaji situ. Dan badan dia badan sasa, bukan kata badan koman ni.
Kan kita kalau tengok Allah kepak pun boleh kan. Dalam bahasa kita tengok nampak lekeh tau. Kepak lagu tu ya. Lepas tengok nampak kuro lekeh. Nabi tak, sudut pandangan zahir pun nampak seorang yang berpadan. Pasal Nabi ni dia tak ada derat, tahu derat. Penyusutan tu tak ada. Bagus tu daripada awal sampai wafat dulu. Dia tak, orang kata apa, tidak lesu di mamah usia. Bahasa orang duduk macam tu, gigi pun semacam. Cuma ubannya, naik ubannya. Uban pasal fikir kat kita. Kan? Kalau tak fikir kat kita, tak naik uban lagi. Itu punya ada dalam surah yang disebut Syayyabat ni Hudun, mengubani akan daku, dia kata kat Sayyidina Abu Bakar, oleh surah Hud wa akhawatuha, dan kawan-kawan Hud. Dah saya cerita bab riwayat akan datang. Ini gambaran yang Bara' bin Azib kata berdada bidang. Dada bidang ni orang yang berwawasan tinggi, pemikiran ni hebat. Yang mufirasat tubuh badan lah. Lam yakun, tidak adalah ia Nabi itu bil qasir, dengan qasir. Dengan qasir ni makna hak ni dia menggambarkan daripada tubuh badan kecil besar. Hak ni dia nak gambar apa? Tinggi ke rendah. Lam yakun, tidak adalah ia Nabi SAW bil qasiri, tubuh badan dia ni dalam keadaan qasir, orang yang bertubuh badan rendah. Wala bit tawil, dan tidak juga mempunyai susuk tubuh yang tinggi renjong. Dah. Nabi ni bertubuh sederhana. Dan khairul umur awsatuha, sebaik-baik apa pun urusan, sederhana tu yang terbaik. Kan? Kalau orang tinggi sangat pun nampak tak belen, kecil sangat pun tak cukup inci kan. Alah halih tu nak sidai baju gua, mana halih gua tu dia lepek kerosi kan. Ada yang kita tak mahu orang Melayu ni kaki tikai kot tu kan, mak datang apa benda tikai. Kata lah tu tu si penyidai baju pun tak sampai tu, jenuh nak naik atas kerosi. Allah, mak dia komen cukup tu. Ini sudut tubuh badan orang tak boleh nak komen. Tengok kan, sebab pandangan manusia ni bila mata kita kalau tengok pendek ni, buat pendek mai tang tinggi pun kita komen pula. Tu je renjung, jenuh penik bumbung kan. Kita ada saja, tapi kalau masuk sederhana, oi, cun badan dia. Nampak Allah hebat Nabi ni. Tu yang Bara' bin Azib kata memang dia punya tubuh badan dia ni nampak sederhana ni, maknanya sedang-sedang saja. Nak kata nak renjong pun tak, nak kata nak halus rendah pun tak. Tu ya yang dia gambar kepada para tabi'in berkenaan dengan rupa parah Nabi. Ini melalui riwayat Bara' bin Azib ni dicerita gitulah. Riwayat Sayyidina Ali lagu lain pula. Ni Sayyidina Ali ke depan panjang sikitlah. Dia panjang lagi tu dalam riwayat akan datang. Tu lagi panjang, dia bahas bab apa nama tu, hadis yang ke berapa tu. Lagi panjang, dia gambar satu seolah-olah dia menyimpulkan dalam hadis hadis-hadis yang sebelum dia. Hadis yang ketujuh ni hak tu panjang. Dia akan menyimpulkan banyak hadis-hadis ni seolah-olah dalam tu dia cerita lebih banyak daripada ciri-ciri Rasulullah ni. Ni dia sebut sebahagian lah. Habis itu. Kita ambil satu hadis lagi. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Al-Mas'udi an Utsman bin Muslim an Utsman bin Muslim bin Hurmuz an Nafi' bin Jubair an Nafi' bin Jubair مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحت من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله. Hadis riwayat Sayyidina Ali ni. Kata Imam Tirmizi rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Ismail, telah meriwayatkan kami oleh
Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ni dia riwayat hadis Bukhari. Tok guru dia lah Imam Tirmizi. Antara pengganti Imam Bukhari di negeri iaitu Imam Tirmizi lah, yang Imam Bukhari memberi pengiktirafan, anak murid yang aku tinggal tidak ada yang lebih alim, yang lebih warak melebihi Isa At-Tirmizi. Imam Bukhari Jabalul Hifdhi, orang yang mempunyai hafalan dia bagaikan bukit, wa imamud dunya, digelar dengan gelaran dia. Salah seorang ulama yang masyhur bila sebut Imam Bukhari bidang hadis ni. Dan salah seorang budak yang beranak dalam keadaan buta tapi mak dia waliullah, doa dia mata celak balik. Buta. Mana kalau orang buta daripada kecil ni payah lega. Imam Bukhari saya buta, mak dia doa. Dengan sebab berkat doa mak dia ni boleh celak balik. Salah seorang daripada seorang ulama yang mampu menulis dan menggunakan dengan kedua belah tangan. Wa kana yaktubu bil yamin wa bil yasar. Orang yang akal IQ tinggi ni, kiri kanan tak ada biasa. Kita tulis kanan okey, tulis kiri pelekot. 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 Huruf kemetot semua dah. Ni Imam Bukhari. Cerita Imam Bukhari ni panjanglah. Imam Bukhari karang kita Sahih Bukhari lah, dia syaring daripada 600,000 hadis. Dia kata aku dapati hadis yang sahih di sisi aku melebihi 200,000 hadis. Tapi aku letak di dalam Sahih Al-Bukhari ni hadis yang tinggi sekali darjat dah di sisi Imam Bukhari. Lama mana Imam Bukhari nak impun Sahih Bukhari? 16 tahun. Bukan sat. Sahih Bukhari ni panggilan ringkas. Nama asal kitab dia Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi. Asal kitab dia. Kan? Betul ringkas-ringkas panggil Al-Bukhari. Kata Sahih Bukhari, tanya dia, kitab Sahih Bukhari asal nama apa? Dia pun tak tahu. Kan? Macam mana nak bahas bab hadis Bukhari? Nama kitab Bukhari pun tak ingat. Kan? Pakai ingat tu bertanya apa? Nama asal Bukhari ni kitab apa? Kalau lepas ingat tu pun baru hafal ya tu. Dia mati umur 62. Ujung umur dia tu Mu'tazilah naik. Dia kata Allahumma in kana al-hayatu khairul li fa ahyini wa in kana al-mamatu khairul li fa amitni. Dia serabut dalam keadaan fitnah dalam bab agama ni. Akhirnya dia doa dekat Allah, ya Allah, sekiranya hidup itu satu kebaikan untuk aku, hidupkanlah aku dalam kebaikan. Andainya matian itu merupakan satu kebaikan untuk aku, matikan aku. Tak sampai seminggu Imam Bukhari mati. Doa. Serabut Mu'tazilah. Ulama sebab tu kita baca Yasin bagi umur panjang, lepas baca Yasin suruh mati cepat. Yang kita impun baca Yasin pasal apa? Tak pergi sihat umur panjang. Ulama ni suruh kita doa lepas pergi mati cepat. Kita tak mau, kita boleh pergi lepas panjang benda kita. Kita nak tumpang ni. Bukhari ni masyhur lah, cerita ada cerita banyak kan. Cerita sebahagian. Di karang kitab pun hasil daripada inspirasi nasihat daripada guru dia, nama Imam Ishaq bin Rahawih. Rahawih ni yang suruh Bukhari impun. Tangan Bukhari yang ingatan kuat, pandai penulisan. Himpunlah satu kitab yang menghimpunkan hadis sahih yang disusun mengikut bab-bab fiqh. Tu Imam Bukhari ikut tarik Imam Malik. Imam Malik. Sebelum tu kitab tak dikarang begitu. Dalam kitab Musannaf Imam Ibnu Abi Syaibah guru Bukhari ya, tapi susunan kitab tak sama. Mula-mula yang disusun dalam bentuk begitu, nama sunan ni Imam Bukhari lah, mengikut jejak langkah Imam Malik. Imam Malik karang Muwatta 40 tahun. Satu hadis tidak kurang 700 fuqaha dunia himpun untuk membahaskan isi hadis tu. Ulama dulu cermat. Kita tak ada buat-buat buku dalam Matla'in Badrin 2 hadis maudhu'. Ayul betul kan. Hebat sangat. Itulah orang lah. Imam Bukhari 16 tahun. Saya cerita dah dulu Imam Ahmad serah dekat dia bab perawi-perawi yang dia himpun puluhan ribu. Imam Bukhari baca dalam satu masa sahaja. Keluar penjara ni Imam Ahmad kata, hang ke Muhammad bin Ismail Al-Bukhari? Ya saya Tok Guru.
Saya dengar Tok Guru keluar, saya mai kata saya nak berguru dengan Tok Guru. Imam Ahmad buat keluar catatan ni kan. Buat keluar catatan ni. Puluhan ribu perawi hadis. Dia pun kena kenal seorang-seorang. Daripada beranak sampai mati. Dia tidak jadi muhaddisin. Baca lala tu. Tengok aku tu bukan baca segak-segak, tengok tu kan. Habis serah balik ke Imam Ahmad kata tak apalah, ambil lah balik apa. Sudah Tok Guru ilmu Tok Guru dah masuk sini. Ahmad tanya, dia jawab. Tu Imam Bukhari. Ngaji kat Imam Ishaq Rahawih. Imam Ishaq Rahawih ni nak buat Imam Syafi'i. Terus sebagai ulama kata Bukhari pun ma'dudatun min Syafi'i. Sebagai ulama kata tak, dia mujtahid tapi dia tak kembangkan mazhab dia. Dia khilaf ulama. Tahu mana dia mujtahid berdasarkan hadis susunan dia. Hadis Bukhari sahaja yang mempunyai tarjamatul bab. Hadis lain tak ada. Muslim ulama belakang itu menurut ijtihad Bukhari. Maulana Yahya Kandahlawi, ayah Maulana Zakaria syarah bab uslub Bukhari saja dalam kitab Kanzul Mutawari 24 jilid. Bab uslub Bukhari. Tu pun tak habis ilmu. Senang. Okey tajuk. Setiap tajuk ada 70 kaedah pasal Imam Bukhari buat tajuk tu. Tu kita dengar selok. Tak faham langsung. Kita tahu ulama-ulama dulu terang mana tu pun bermazhab. Hebat pada Bukhari pula. Mati hari raya dah tahun 256 Hijrah. Umur 62 tahun. Ulama hadis banyak dulu macam tu. Ni hadis riwayat Imam Bukhari ni. Kata Imam Bukhari, haddatsana Abu Nu'aim, telah meriwayatkan kami oleh Imam Abu Nu'aim. Imam Abu Nu'aim ni nama Fadl bin Dukain, orang Kufah, maula Ali Talhah. Mati di Kufah tahun 219 Hijrah guru dia ni. Nama Abu Nu'aim Fadl bin Dukain. Kata Imam Abu Nu'aim, haddatsana al-Mas'udi, telah meriwayatkan akan kami oleh Imam Mas'udi. Siapa Imam Mas'udi ni? Ni Mas'udi ni keturunan Mas'ud. Apa keturunan Mas'ud? Makna dia keturunan susur jalur sampai Abdullah bin Mas'ud. Sebab tu digelar dengan dia Imam Mas'udi. Nama dia Abdul Rahman bin Abdullah bin Aqabah bin Abdullah bin Mas'ud. Cicit kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, digelar dengan Habrul Ummah. Dia sahabat kibar, makna sahabat yang tua. Sebab tu ibadillah arba'ah, sahabat yang digelar masyhur 4 orang Abdullah ni, Abdullah Mas'ud tak masuk. Dia kata pasal apa tak kira Abdullah Mas'ud, pasal Mas'ud tua. 4 orang ni semua muda-muda. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. 4 orang. Waita nak. Kok waita ni? Tak kan? Tu apa nama? Mas'udi ni lama kata zaman Imam Ibnu Mus'ir kata, aku tak jumpa lagi ulama yang lebih alim daripada Mas'udi ni. Mati tahun 160 Hijrah. Imam Mas'udi ni, Imam Syafi'i tak ada kan. Sebab dia mati 160 dan dia duduk di Kufah. Kalau duduk di Mekah, Imam Syafi'i dah lah. Guru Imam Syafi'i sebaris dengan dia, sebaris dengan Imam Mas'udi ni. Cicit kepada Abdullah bin Mas'ud, Habrul Ummah. Mas'ud ni hebat. Allah Mas'ud ni. Tuan dia yang baca Quran mula-mula sekali tu di Kaabah. Pak Arab Quraisy latam dia pecah muka, mengki isuk pi pula. Dia kecil sahabat Abdullah Mas'ud, kulit hitam. Dia bukan ni rambut untin. Kalau rupa parah Abdullah Mas'ud tak sama macam sahabat lain. Tapi Nabi kata kalau berkenaan dengan sahabat lain aku tak bimbang untuk menandingi aku kecuali Abdullah Mas'ud, aku takut. Dia kata
Sebab tidak ada sahabat yang mengetahui rahsia setiap ayat Quran, di mana dia turun, atas dasar apa dia diturunkan, apa hikmah sebalik penurunan. Aku bimbang Allah Mas'ud alim padaku, Nabi kata. Bukanlah nak habaq tu Allah Mas'ud paling alim, habrul ummah, yang digelar dakwat bagi umat Muhammad ini. Allah Mas'ud ni cik dia punya betih dia besar lengan. Besar lengan. Tu satu hari dia duduk, Nabi dia tanya Nabi nak sugi ku dah. Habis dah kayu, habis ambil kayu tu. Dia pergi duduk kepak kayu, angin puput. Nampak betih dah. Sahabat lain pekuk mulut. Sak ni Allah halui. Nabi kata jangan gelak dengan betih dua Ibnu Mas'ud. Dua betih Ibnu Mas'ud lebih berat daripada Jabal Uhud. Kalau kamu nak tahu, dia kata orang, tak ada orang boleh bunuh Abu Jahal, dia seorang. Dia yang bunuh Abu Jahal. Tu Saleh Sik cerita masa dalam perang Badar. Sebelum tu Abu Jahal tarik telinga dia, terkoyak. Tarik telinga dia, terkoyak telinga tu, dia masuk. Sakit riau, aduh Rasulullah. Abu Jahal rentak telinga saya, terkoyak. Nabi siangap. Dia saat Nabi gelak. Dia kata, ya Rasulullah, saya sakit. Nabi gelak. Nabi kata, tak apa kan, insyaAllah tak apa. Nabi tak cerita kan. Nabi kata tak apa, nanti insyaAllah Allah balas dia balik. Dalam perang Badar ni, dia duk taram Mujahid. Tentang ni kan. Tapi pedang dia tu kecil. Dia halui kan. Orang ni buat pedang tu dia buat pedang ni apa pun jadi lagu tu kan. Berat. Dia buat pedang dia halui daripada tahan nak pergi perang kali. Maksud buat pisau ke tu kan. Dia kecil je, tak apa, pisau tak pisau, kita tengok boleh kat siapa kan. Dalam perang tu dia duk mak Abu Jahal, dia ni nanti kan. Sahabat duk lawan Rasulullah, tapi bukan kata nak suruhan sahabat. Gaya pipi dekat, tiba-tiba anak Abu Jahal tertak, dah terbelah kan. Badan dia terbelah. Duduk lagu tu, ketak. Dia kata, Allah Ibnu Mas'ud bawa pergi kat Rasulullah. Kata Rasulullah Ibnu Mas'ud terbelah dah badan. Dia kata, buat mai cepat. Pemetak depan tu terbelah dua badan dah. Nabi kata, cantum ni. Kita balik Nabi ludah, tepuk tu. Mengkit mik pedang pergi pula. Ibnu Mas'ud. Kalau kita kena jadi tobat aku tak biar balik lah. Dah pegang pedang pergi balik. Dia kata hebat. Oh gentleman. Nabi tepuk tu untuk salah cerita. Ludah. Cantum. Kita mukjizat Rasulullah. Alhamdulillah salah cerita banyak. Dia bawa pergi pedang dia. Pergi jumpa Abu Jahal, tak sebelah ni. Duk huyung hayang, dah balas sebelah jatuh tak boleh buat apa kan. Dia pergi kat tepi duk tikam, tak masuk kan. Pasal dia ada besi satu, lepas tu pergi kulit Abu Jahal ni tebal kan. Kata Abu Jahal ni memang nak mampus pada Syamsi ni, we'ud maha nak bunuh dengan pisau tu, tak mampus aku dia lah. Nampak guna aku kuat mana, aku tikam tak masuk. Alah, kali ni ambil pedang aku ni, bunuh aku. Tu kata Abu Jahal tu. Aku nak lawan hang, aku tak boleh mengkit lah. Alah mati daripada ni, biar aku mati bermaruah. Falsafah Abu Jahal pun. Mati kena bunuh tak apa lagi lah. Pahlawan tetap pahlawan. Dan alah, Mas'ud angkat pedang dia duduk tu. Orang lain nak tolong, jangan. Ni aku dengan dia. Alah, tok atas leher. Tekan tak masuk. Abu Jahal, Mas'ud naik duduk atas pedang. Tekan putih pula. Dia pula, dia kata, mampus dah. Pegang kepala tu, bawa pergi kat Rasulullah. Pegang telinga, dia tak pegang kepala ni, pegang telinga. Bawa pergi depan Rasulullah, ya Rasulullah, kelepup telinga tu putih kan, jatuh. Nabi kata, pasal ni aku gelak dulu. Jibril mai beritahu, telinga Ibnu Mas'ud cari Allah ganti dengan kepala Abu Jahal. Bukan setakat telinga, dengan mata hidung Tuhan banyak kan. Tu baru Mas'ud gelak. Oh, patut Rasulullah gelak itu ya. Ni Ibnu Mas'ud. Sudut ilmu memang alim semua. Ibnu Mas'ud. Dia cerita ada banyak dalam bab rijal hadis. Tutup wan dia, tutup nyang dia Ibnu Mas'ud. Habrul ummah. Sahabat yang paling alim lah. Lepas dapat khalifah ni paling alim sekali.
Ibnu Abbas mengaji kat dia. 4 orang Abdullah tu semua mengaji kat dia. Amr bin As mengaji, Ibnu Umar mengaji. Sahabat-sahabat semua banyak mengaji kat dia. Ibnu Mas'ud. Ini cicit dia ni, Mas'udi ni, guru kepada Imam Abu Nu'aim. Abu Nu'aim guru kepada Imam Bukhari. Imam Mas'udi meriwayatkan hadis ni daripada An Osman bin Muslimin, daripada Imam Osman bin Muslim bin Hurmuz. Dia buat mai sampai dengan tu kan, kadang-kadang kes lagu tu nak membezakan di antara perawi kan. Dia buat mai sekali kan, sebab Osman perawi ramai. Ada khilaf pun. Imam Osman ni riwayat hadis ni daripada An Nafi' bin Jubairin, daripada Imam Nafi'. Imam Nafi' ni minat tabi'in, dia panggil tabi'in jalil, meninggal pada tahun 97 Hijrah. Ni Imam Nafi' ni, ada sahabat tak wafat lagi, dia mati dah. Nafi' bin Jubair, daripada tabi'in ni. Ni tak cerita banyak sejarah dia ni. Kena cari kitab banyak. Kitab tak sampai kat kita pun banyak. Ulama-ulama karang bab rijal hadis ni ramai. Bila kita perlu murajaah, kata apa, kitab rujukan tu banyak. Dia bab rawi-rawi ni nak sedap semua jenis, kena puluh-puluh jilid kan. Syarul Alamin Nubala pun ada sebahagian kisah. Kadang-kadang dalam tu ada dalam kitab lain. Kita nak kena rujukan banyak. Imam Nafi' riwayat hadis ni daripada Ali bin Abi Talib, daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sahabat masyhur kan. Kalangan ni cerita panjang sahabat yang sakit mata dalam perang Tabuk dia. Perang Khaybar. Cerita dia panjang. Tahan lama juga, lepas pada kena tikam dengan Abu Muljim 3 hari baru mati. Pisau rodok 2 mata tu mati balik. Dia khalifah lebih kurang lama, 4 tahun setengah Sayyidina Ali jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun setengah, Sayyidina Umar 10 tahun setengah, Sayyidina Osman 12 tahun, Sayyidina Ali 4 tahun setengah, Sayyidina Hasan setengah tahun. Cukup 30 tahun. Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasina aman. Nabi kata pemerintahan pengganti aku hanya sekadar 30 tahun sahaja. Wa ma ba'dahu malakun adud. Lepas pada tu raja yang menggigit. 30 tahun khalifah Rasul. Atau yang belen-belen hari-hari tu ada lah, 40 hari, 14 hari. Pecahan kecil tu tak kira. Jadi Sayyidina Ali riwayat ni cerita dekat Imam Nafi' bin Jubair bin Mut'im ni berkenaan dengan rupa parah Nabi juga ni. Dan daripada tanya, sebab tu kalau kita lah, kalau kadang-kadang tanya, kita apa saya dah gamak Tok kenali, kalau tidak kita pun tanya, Tok kenali guru mana? Tu pun tanya lagi. Ngaji Tok Guru dulu ni, geng kawan-kawan aja tanya, Tok kenali ni guru mana? Sengap, sengap. Lama dia sengap. Dia bangun-bangun ayak mata berlinang. Tok guru saya. Dia jawab tu je. Dia tak nak cerita. Apa rahsia dia dengan Tok Nali tak tahu. Tanya tu dia sengap. Dia tak duduk cengih-cengih. Abang-abang Tok Nali dia sengap. Lama bangun-bangun pada tengok ayak mata dia. Tok guru saya. Sengap tu. Tak tahu. Tu kita pun nak tahu kan. Tengok macam ni, tabi'in macam mana Rasulullah ni, Sayyidina Ali, cerita sikit. Tu yang boleh ada riwayat. Nasibik lepas tanya, kalau lepas buat sengap, kita tak tahu. Harap mimpi tu pun tak tahu jumpa sebenarnya. Qala, kata Sayyidina Ali, lam yakunin Nabi SAW bitawil. Mula-mula dia gambarkan susuk tubuh tinggi rendah dulu. Dia kata tidak adalah Nabi SAW itu mempunyai susuk tubuh yang tinggi, dan juga bukanlah dia ni seorang yang rendah. Bal kana rab'atan, malah adalah tubuh badan Nabi ni tinggi rendah, dia adalah bertubuh sederhana. Itu satu. Yang kedua, Sayyidina Ali menggambarkan keadaan tapak tangan. Tu kadang-kadang cerita hak mana orang tanya kan.
Tangan-tangan Nabi ke mana? Lagu tu kan. Kita tak senang ada gambar apa semua. Syathnul kaffaini ai huwa adalah Nabi SAW itu mempunyai syathnul kaffain. Apa syathnu? Ni kena tengok syarah kan. Ghalidul asabi' min al-kaffain wal qadamain. Makna dia ni ghalidul asabi' wal rahah. Ghalid ni mana tebal. Kan tebal anak-anak jari. Bila sebut asabi', asabi' ni kaffain ni dia termasuk ni kaf. Kan kaffain ni telapak tangan lah, masuk dalam belakang. Dia menggambarkan seluruh telapak tangan Nabi ni. Nabi dia punya tangan dia dengan tapak tangan ni syathnun ni tebal. Apa makna tebal? Penuh berisi. Jadi orang dalam ilmu firasat sebut salah satu tanda menunjuk kata lambang kekuatan dan keberanian seorang lelaki pada telapak tangan. Tu orang tua dulu masalah dia duduk tengok tangan ni kan. Pak Long tengok apa dah sajalah tengok kan. Pokok kulit hang sama dengan Pak Long murung lah dia tengok tapak tangan ni. Kita tak kerti salam-salam. Wih, tembun dia tu. Tu yang kita tahu kan. Dia ada tembun ingin, tembun lemak dan tembun isi lain. Kan pegang tangan tu dia. Macam kita salam dengan orang Gusti lah, so pisau tapak tangan ni. Allah. Bukan tu tangan. Mau dia cekak tadi pecah tangan kita kan. Nabi ni tangan ni walaupun berisi otak tu tapi selemut sutera kulit Rasulullah. Kan Sayyidina Anas bin Malik kan riwayat akan datang. Dia tangan dia ni penuh, ni jari penuh. Ni maksud kafai ni bukan kata tapak sekali dengan batang-batang jari ni. Ibnu Hajar kata maksud dia asabi' wal rahah ni, tapak tangan sekali-sekali dengan jari. Lagu mana? Dia punya tangan dia ni penuh berisi. Kita ni tengok isi tak cukup. Dia awak tirui pun. Jari kita ni melambangkan kekuatan dan keberanian ni tak ada. Sembang terah ya. Sembang terah. Tapi berani sungguh lah orang tengok tapak tangan ni. Orang sembang terah dulunya. Dia ada orang berani kemas ni dia kasi sembang terah. Jenis sembang terah tu penakut. Dan hang berani meh dengan aku. Murung pipi dia tuang lah sembang. Kan orang sembang kan. Saya biasa jumpa duk perang depan orang, habis orang tak ada. Jadi hang kata apa? Tak ada, aku melawak ya. Sembang kan. Tengok tangan tu pun padan penakut. Tu tangan. Wal qadamain dan juga dua kaki. Kaki termasuk dengan jari. Kan? Jari bukan kata kembung tu, tak. Tangan berisi. Kaki pun kaki berisi. Kembung lain. Kalau kembung tu cik manis ke boleh jadi kan sakit kan ada angin ke gaut ke kembung ya. Ada ni dia berisi kita tengok kan nak badan orang kemas dia bahasa kemas kaki pun kemas dia ada gambaran menggambarkan dalam ilmu firasat tubuh badan ni. Dia ada memberi makna ni Nabi ni setiap tubuh badan ni daripada ujung kepala ulama kata sampai ujung kaki. Kalau nak tafsir dia punya pasal apa Tuhan buat muka Nabi lugu ni, buat hidung lugu, ada murad dia ada rahsia tersirat. Ni kehebatan Rasulullah mempunyai tebal anak-anak jari dan kedua tapak tangan serta kaki. Ini menggambarkan kekuatan dan keberanian seorang laki-laki. Ni Maulana Zakaria sebut gitulah. Maulana Zakaria Kandahlawi kata menggambarkan keberanian dan kekuatan seorang laki-laki. Bukan kata keras kasar dah. Bukan dah, dia isi penuh. Tengok orang. Tapi kalau pergi duk gagau raba, tengok Sayyidina Anas kata sepanjang aku duduk dengan Nabi masastu khazan wa hariran alyana min kafi Rasulillah. Aku duk pegang sutera hak mahal sekali nak lembut dengan Nabi. Sedap kulit Nabi ni. Lembutan kan. Tu punya hebat kejadian Rasulullah, lebih lembut, lebih sedap kulit Nabi. Bukan kasar. Tak kasar. Lalunya kalau orang tu kasar kan, dia punya masalah. Gusti tak lembut kan. Mesti badan dia tu kasar. Tak. Nabi tak.
sebalik pada tu. Allah buat kejadian ni, lembut dan halus. Itu menggambarkan tapak tangan dengan betih kaki ni. Dhakhmur ra'si. Dhakhmu ni besarlah oleh kepala. Kepala Nabi ni besar, bukan kepala besar tak belen lah. Kepala besar kan kita tengok, macam kita tengok, kepala besar. Dengan badan dia memang masuk. Kan? Kepala tu semua sederhana. Dia bukan kata sederhana Nabi ni kaki sederhana. Semua. Hidung sederhana, tak besar, tak halus. Kita kadang-kadang tengok. Awak hidung dia halus ya. Nabi nak semua sederhana, nampak kecil, elok kan. Dia macam tu. Bukan kata bila dia sebut satu benda ribaatan tu ya tak. Dia daripada ujung kepala sampai ujung kaki. Jari kaki pun dia tak nampak panjang sangat, dia tak nampak kemetot. Tak. Dia jadi langam. Sayyidina Ali kata kalau perhati Rasulullah ni, dia kata dhakhmur ra'si. Besar kepala dia. Kepala tu besar. Besar ke mana? Bukan nampak besar lu tu dah kan. Kita macam orang kita tengok kepala besar yang budak ni kan. Dia bukan kata tak masuk dengan badan, masuk cantik. Tapi nampak besar kepala orangnya. Kan? Kepala tu besar, bukan besar kepala. Besar kepala lain. Ni ulama kata menunjuk di atas sempurna kekuatan ad-dimaghiyah otak. Wa huwa ayatun najabah, ini lambang menunjuk tanda seseorang tu cerdik, kepala besar. Cuba perhati tengok Datuk Guru kan. Kepala lepas besar. Saya paling duk jumpa Datuk Guru tu ni, saya tak tengok dia, saya tengok kepala tu. Kan? Dia tengok tu dah kepala. Memori ni tak tahu apa bukit ni kan. Ni tak Allah tak uji cik dulu, saya duk perhati kepala. Daripada duk tangtung, saya duk belah hujung ni. Duk tepi nampak kepala kan. Tu dia boyot kan, dia punya boyot Tok Guru ni kan. Ini orang hak kepala besar ni. Otak dia lebih, memori dia lebih. Ni ulama kata antara salah satu tanda kan kekuatan otak. Dia punya ada 5 panca indera otak kan. Ada mufakkirah satu. Dia ada 5 bahagian ni dalam kitab. Bijirmi kena sebut panca indera kita ni ada 10 kan. 5 yang zahir, 5 yang batin. Kepala kita ni dia ada 3 bahagian. Ada mudrikah, ada hafizah, ada mufakkirah. Dan hak tengah ni dia panggil mufakkirah. Hak depan ni dia panggil mudrikah. Mudrikah ada 2. Mufakkirah tengah ni 1. Yang belakang ni hafizah 2. Ada 5 panca indera ni. Kita tak tahu nak rangsang hak mana. Kadang-kadang masuk tahun ni, duk masuk tahun ni, tak main belakang. Kan masuk tahun ni, masuk 3 divider, pagi. Hilang. Kita tu kita nak makan apa rangsang bacaan apa nak rangsang otak ni. Ini masuk kata baca doa ni. Baca doa ni 27 kali lah apa semua tu. Ulama-ulama dulu ada tu nak mengkuatkan ingatan. Kita tak ada baca apa, ada baca alam nisrah tu. Ini melambangkan ni idea kecerdikan dan kepintaran tu kepala. Dia duduk ni tengok masa duduk pondok syik duduk tepi duduk tengok kepala tu macam ni. Kepala besar tu. Syok tengok kepala haiwan. Saya kalau paling suka kali tengok tu mula tengok engkau tu saya tengok kepala. Memang lagu tu kan tengok kepala. Bang lah lebay nak tengok kepala kan. Tak kata lah kat dia duduk dalam perut nak tengok kepala. Kepala yang besar. Banyak tu pun Datuk Jiman kepala besar. Kan? Kepala besar. Kita tengok tu nampak besar, bukan nampak tak elok tak nampak. Kepala besar. Memori ni Ustaz Din tengok kepala besar kan. Dia halus ya. Kepala besar. Memori pun tu kuat kan. Kita memori. Aduh. Tu dia menggambarkan kecerdikan dan kepintaran. Bukan nak sebut kepala kan. Yang tu sebagai ulama kata kepala besar ni besar sungguh kan kepala. Tu nak habang kata ni kepintaran luar biasa. Tu sebahagian ulama kata maksudnya di situ, tapi bagi ulama kata habang kata kepala ni macam kita lah ada peribahasa tu kan. Dia ni keras kepala. Awak kepala dia keras mertun tak jadi apa kan. Kan dia kata awak tengok pecah apa tu. Tadi hang kata keras. Istilah. Mana keras pada ni hang cakap tanpa pun dia tak pakai. Dia nak hal lagu tu kita habis tengok keras semua terai-terai palcah pada kau tu. Tadi hang kata keras, aku katok siapa lah. Hang abang keras kepala ni bukan makna kepala dia tu keras. Ni payah cakap ni, cakap dengan dia kan dia tak dengar. Abang betul-betul jahanam dah kepala kau tu.
Ni tu kita tak tahu Sayyidina Ali betul-betul murad dia sungguh-sungguh dia nak habang kepala ni besar ke? Dia nak habang kata ni ingatan yang cukup kuat. Ingatan ni lambang kepala kan. Tengok kepala dia tak boleh pakai. Habang kemarin ni lupa lah. Kita pun guna ayat begitu. Tu dah kata Sayyidina Ali nak cerita apa? Tu bagi ulama kata besar semua. Tapi bukan besar tak elok ni. Itu ada murad-murad daripada ulama. Dakhmul Karadisi, dan besarlah oleh Karadis. Karadis ni apa? Ru'usul idam, kepala-kepala tulang, bermakna jalilul musyash. Ni tulang selangkar ni. Kepala-kepala bau ni kan. Ni sini. Ni tulang-tulang dia semua Nabi ni. Bukan tulang-tulang hak kuman-kuman, hak kemah-kemah. Dakhmun ni makna dakhmun besar. Kan makna bahasa apa kalau kita nak terjemah. Sendi-sendi dan tulang temulang Nabi ni besar dan kukuh. Kan? Kita tengok macam kita tengok apa nama tu? Badan Goldberg kan. Goldberg tu orang turun sini kan. Kalau dia main berotoh pada labu, keleweh pada labu kita. Dia ketui tu kan. Nampak tu. Kopah ni sebab tu dia belah orang sakit kan. Dia duk makit lompat situ. Olin umpai duk lagu tu berok listener pun kelupuk lagi kan. Dia nak habaq ni tubuh badan yang ni tu Sayyidina Ali kata, hamba nak tahu tulang temulang setiap sendi Rasulullah ni besar. Mana kemah. Ini menggambarkan kekuatan kan. Dia ada gambar, dia ada lambang, ada maksud tu. Ni kekuatan secara batin, secara zahiriah. Makna mempunyai tenaga, riang, jenuh dan kuat. Nabi riang tak tu. Sebab tu Nabi ni, para sahabat kata, walaupun dia mamah usia, riang Nabi tak ada kuat. Duk kuat macam muda tu. Pasal apa? Tengok sendi je kan. Sendi pun ni. Kita lama-lama keleweh kan. Tengok macam puak-puak duk buah tatu. Mula-mula masa muda ni bunga kembang kan. Mai lama-lama lah kecut. Kali-kali bunga tu pun kecut. Mula-mula jadi Samson gangster tu kepala singa kan. Mai tua jadi muka kucing. dia turun kan. Tu ada Samson yang kata ambuh kucing dah. Nak jangkau kita tak larat lah kan. Tu ya. Naik umur tu duduk sini Nabi lah. Duduk macam tu lah. Gambaran seorang yang bertubuh perkasa. Kena abang tu kan. Bertubuh perkasa makna kekuatan Nabi ni memang kuat. Nabi ni lebih daripada 70 orang lain ni. Nabi memang semua 70. Kan kalau dia apa pun lebih 70, nafsu Nabi berlebih pada orang, tapi Nabi mampu kekang nafsu. Tu hebat semua. Allah uji Nabi tu. Nafsu dia tinggi pada orang lain. Lebih pada Nabi Sayyidina Nabi Allah Sulaiman balik. Tapi Nabi mampu kekang nafsu. Sakit Nabi rasa, wajah dia ni lebih pada 70 orang sakit. Ni Rasulullah ni banyak dia gandaan pada kita. Buah badan dia ni kuat. Ni lambang mana Sayyidina Ali kata tengok tulang temulang setiap sendi dia ni besar. Tawilul masrubah. Selain daripada tu Nabi SAW juga panjanglah oleh masrubah. Apa masrubah? Masrubah ni bulu-buluan halus yang tumbuh di atas dada sehingga ke pusat. Masrubah. Nabi ni bulu dada dia tak banyak macam Arab. Kebiasaan bulu dada dia kasar. Nabi tak. Nabi dia punya bulu dada Nabi ni dia panjang turun sampai ke pusat. Bulu-bulu ni kata Sayyidina Aisyah lembut bagaikan sutera. Arab ni kan depa kasar, badan pun kasar, rambut pun rintin kebanyakan Nabi lah. Dan Nabi pula ni Arab ni kata minta maaf nak pegang bulu dada boleh tak? Dia tanya minta kat Arab. Kasar bulu dada apa? Saya tahu pasal dulu sekolah Arab. Nak tahu kata dia kasar tak kasar, nanti berotoh tangan tu dia rasa beri tenaga kan. Dia kasar bulu dia. Arab tu besar lagu tu kan. Tapi tak. Ni Sayyidina Ali kata tawilul masrubah. Sahabat lain tak hurai lagu tu. Sayyidina Ali dia lebih hurai lah sebab dia menantu Rasulullah kan. Masuklah rumah kadang-kadang Nabi baju kasar kan. Dia nampak lah. Ni sahabat terdekat lah yang boleh tu.
Imam Baihaqi kata sya'rat fi suratihi tajri kal qadib laysa ala sadrihi ala ma ada a'lahu. Dia bulu dia ni bertali bagaikan sebatang turun ni. Hendiklah bulu-bulu dia pun lembut. Tu makna tawilul masrubah. Kalau sikit ni kita panggil adalah bulu dada sejemput kan. Ni tawil makna panjang. Ni bahasa cara kita kena faham kaedah Arab kan. Payah juga. Kalau tutup guru tak hurai lagu tu, kita pun tak faham. Dia buat panjang apa? Buat panjang tu lawan pendek dah. Bukan panjang lawan pendek tu. Makna kalau banyak ni memanjang kan. Memanjang kita bahasa kita. Kan? Bukan sejemput. Kadang-kadang tang ni sikit. Bulu dada, hak orang ada bulu dada. Ada bulu dada macam tu. Tu kata Sayyidina Ali. Depan dia ada. Dalam kitab saya tak ada tengok. Orang yang ada bulu dada ni ada berapa alamat, ada berapa tanda dah. Ada kitab bab firasat kan. Kitab tu mencari tahu mana ngaji katlah dulu sikit-sikit. Tengok betul malas. Saya duk ajar merati orang. Itu yang segar tu. Tak, kita bukan nak lekeh dia ada nak tengok. Ni apa tanda? Ni apa tanda? Duk cari memori. Mengarut dah kata. Dak ajar merati orang pula. Betul segar. Lupa. Idza masya takaffa'a takafuan ka'annama yanhatu min sababin. Dia menggambarkan lagi cara hidup Nabi ni, rupa parah Nabi ni menggambarkan melalui jalan. Jalan pun ada lambang juga. Lagu mana Nabi jalan? Idza masya, apabila Nabi mengatur langkah. Takaffa'a takafuan. Takaffu'an ni kan saya sebut dulu ada 3 makna. Nabi melangkah dalam keadaan langkahan Nabi akan sebagai langkah seorang yang berdedikasi tinggi dan juga orang yang takafu'ah ni langkah yang bersemangat dan bertenaga. Bahasa kita. Langkahan yang penuh bersemangat wajar. Bahasa Melayu kan. Bersemangat, berkarisma ke apa ke duduk situ lah. Tambang jalan. Jalan mengkaki seret lah. Bagi ke orang lain lah kan. Jalan pun kadang alamak. Tengok tang jalan tu. Orang tua-tua duluan tengok jalan. Jangan duk kawan lah dengan dia ni lah. Ayah tak mau dah bagi hang duk kawan rapik dengan awak ayah. Susah lah. Dia tengok tang jalan tu. Orang tua-tua tengok sungguh lipat sungguh kawan. Jalan je. Dulu Allah yarham Pak Ngoh. Adik Tok Uji Razid. Dia tengok jalan dia tahu ada seorang ustaz. Dah ada adik pada tu. Dia Pak Ngoh dia pakai falak. Tok Uji Ibrahim ni dia banyak bini kan. Bukan mak Tok Uji Aziz lah. Mak lain pada lagi. Dia kata tak pergi ziarah 20 tahun lebih. Pergi duk tengok. Kan belain lah kita ni 20 tahun. Dia kata hang mengikut jalan nak tengok. Tengok. Sah dah hang ni lah. Tahu. Dia tahu sampai tahu tu. Tu belah-belah sana tu ada seorang tu Tok Guru ngaji Mekah. Dia buta. Kan buta, mata buta. Surah abang tak boleh baca. Surah Quran baca. Baca. Tu baca ni ayat apa Tok Guru ni? Dia baca. Nampak ni Quran dengan hadis dia nampak dengan kitab. Buku apa tak boleh baca. Buta. Memang buta, bukan buat buta betul. Surah Quran kita ambil Sahih Bukhari yang kita buka hadis. Ni Tok Guru hadis yang ni macam mana? Dia baca berak. Allah. Matilah. Di Mekah. Lebih-lebih Pak Lang Bakaria, Tok Haji Saman Kati, geng-geng ni bawa tu. Ka'annama seolah-olah Nabi mengatur langkah ni yanhatu min sababin, menuruni ia Nabi min sababin, tempat yang tinggi. Makna turun tempat tinggi ni kita langkahan kita tak berat. Langkahan kita kemas macam kita naik bukit berat tengok kaki. Tahulah kata penat lah tu kan. Tapi kalau orang turun bukit mana ada turun langkah tak lekat kan. Mana seolah-olah dia dibantu dengan keadaan curam tu. Nabi ni naik bukit macam tu. Kita naik bukit selok mah kan. Main naik hujung, naik tangga kena bawah hujung tu meleret lah kan. Tapi tak steady. Tenaga Nabi tu hebat. Tak ada lenguh-lenguh lagu kita. Kita sampai sekerat kebal. Ni dia nak abang apa nama kupa apa keadaannya. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Lalah Sayyidina Ali pun buh balaroh buh lah. Dia kata lam ara qablahu, belum pernah aku melihat sebelum Rasulullah,
wala ba'dahu, dan juga selepasnya, sepanjang aku hidup, sebelum daripada Nabi, maknanya zaman Nabi itu ada sehingga Rasulullah wafat pun, mislahu, tak pernah aku tengok orang yang seumpamanya. Nak banding dengan Nabi ni, sebelah Nabi pun tak ada lagi lah sahabat yang macam tu ni. Ni bahasa orang panggil apa? Buah balarah lain kali nak buah tak ada bahasa dah nak gambarkan kehebatan sempurna Rasulullah ni. Tak ada kaki semacam Rasulullah. Habis kan? Macam orang dulu lah. Dulu ni kami di Kedah tu, kalau mati Tok Guru besar ni kan? Dia ayat dia apa-apa, tak ada kaki boleh ganti. Itu ni macam bahasa Arab, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu tu. Kalau orang Kedah ni tak ada kaki boleh challenge dengan boleh ganti. Itu kan? Hebat tu orang mana? Tak ada kaki kan? Gabung pilah 20 orang pun tak boleh ganti. Itu bahasa macam arwah-arwah anak-anak murid Tok Guru Tok Nali kata, mati Tok Kenali seorang, kampuh semua anak murid tak boleh challenge Tok Kenali. Lagu tu nak abang hebat tu orang mana? Cukup takat tu kita dengar-dengar. Awak tak boleh challenge guru mana? Takkan tak. Tu payah bahasa. Tu payah cerita kalau jenis tu. Awak hebat tu orang mana sampai 40 orang tak boleh belen dia esok. Tu pada mengkit-mengkit menayak balik mengarut kan. Kalau cerita kat dia pun dia mengarut. Bebai kita nak cerita. Habis dia lagu tu kita nak abang kata hebatnya dia tu. Tak ada kaki boleh ganti. Tu yang pepatah Melayu kata apa? Patah tumbuh tiada berganti, yang mengganti tidak seperti. Orang balarah, orang sastra ayat apa tu. Padang rajin lah. Hebat dah tu Padang Tok Guru dulu ni. Patah tumbuh tiada berganti, yang mengganti tidak seperti. Dia orang sastra. Sedap tu cakap. Kita sedap bahasa dia. Lagu tu lah. Nabi pun begitu, para sahabat pun mati wafat seorang. Tanya macam mana Sayyidina Umar, tak ada lah. Tak ada umat Muhammad yang boleh ada seperti dua Umar. Lagu tu bahasa oleh penggunaan. Imam Syafi'i pun anak murid dia kata, tak ada. Sepanjang aku duduk 30 tahun dengan Imam Syafi'i, tidak ada Syafi'i yang kedua selepasnya. Tu ya bahasa orang gambar. Macam tu dah. Mungkin satu zaman tu. Zaman belakang. Saya ingat dulu Allahyarham Tok Guru Haji Teluk kan, guru pada Ustaz Syukri juga kan. Sembang orang tua-tua, Noh Pak Ya tak ada macam mana. Kata tak ada kaki. Tu bahasa bila sebut tak ada kaki ni kita faham. Memang kuih tak ada. Habis. Itu yang Sayyidatina Aisyah kata, sahabiah tanya, indah hebat terang mana wahai Aisyah? Yang kata kehebatan Rasulullah zahir yang kamu tengok ni. Dia kata, andainya rakan-rakan Zulaikha yang pernah melihat Yusuf itu terpotong jarinya, andainya mereka menatapi wajah Nabi SAW, pasti terpotong hatinya. Bahasa dia guna. Kalau dulu Yusuf hanya memotong jari, tapi Sayyidina Muhammad memotong hati. Itu bahasa balarah kan. Takat hampa dulu boleh potong jari, kalau Nabi mati cik oi. Bahasa dah. Bahasa saya dia tengok Aisyah. Orang balarah kan. Kita awak potong hati kot mana kan. Jenis orang-orang lagu tu bebai kita nak cerita. Habis kemudian kata, haddatsana Sufyan bin Waqi'in haddatsana Abil Mas'udi bihadzal isnad nahwahu bima'nahu. Ni sambung sikit kan. Kata Imam Tirmizi meriwayatkan kami oleh Imam Sufyan. Ni dia orang panggil apa? Dia buat main riwayat lain. Dia taqwiyah lah. Dan makna taqwiyah ni menguatkan lagi hadis riwayat yang dulu melalui tariq lain. Tariq ni melalui Imam Sufyan bin Waqi'. Imam Sufyan ni anak Waqi' bin Jarrah, dan meriwayatkan daripada Mas'udi dengan sanad ni, tapi sampai datang Al-Mas'udi melalui sahabat yang sama juga, itu Sayyidina Ali. Cuma belah awal yang tak sama. Hadis sebelum ni Sayyidina ni Imam Tirmizi riwayat pada Imam Bukhari kan, melalui sanad yang lain, melalui Sufyan bin Waqi', anak Waqi' bin Jarrah. Melalui ni juga dengan sanad ni, tapi riwayat tu nahwahu, akan seumpamanya hadis mutaqaddam ni, tapi riwayat tu hal keadaan bimaknahu, riwayat dengan makna. Riwayat makna ni makna lafaz hadis tu berlainan,
tapi maksud dan tujuannya adalah sama. Itu maksudnya. Habis. Itu yang keenam, haddatsana Ahmad bin Abdat ad-Dabi al-Basri, ya, ulama Basrah pula. Cambil lah. Punya dobit panjang dia. Banyak bahasa panjang ni, bahasa dah sedap. Ulama fiqh kata ilmu fiqh itu ditanam di Baghdad, ditanam benihnya oleh Abdullah bin Mas'ud, dijirus oleh Ibrahim Nakhai, dibajai oleh Imam Abu Hanifah. Bahasa dia wah. Kata panjang banyak cerita kat demi dia orang tu. Panjang. Banyak orang bahasa luar. Sedap kan terbit sekali-kali. Sedap panjang panjang. Penang Zudin. Aduh. Bahasa dia guna syair, dia ingat banyak. Tanya pula. Dah. Dia bacalah man. Orang tengok jumpa masa ngaji syarah ni kan. Jumpa kepala ya syair apa. Hari dia cabut tu. Perak. Alpiah tu apa rupuk ya. Keluar. Yang keluar tak ada tangkap ni lah. Ingatan kuat kan. Hadis.